masuk, tengok sahabat-sahabat yang sedang duduk ramai-ramai sambil menunggu masuk waktu semayang ni, mereka berborak, mereka bersembang, jadi dalam ramai-ramai berborak bersembang tu ada yang ketawa. Maka baginda pun bersabda, Nabi tengok masing-masing seronok happy semacam dia ni, dan Nabi pun kata apa, seandainya Nabi pun pergi dekat kumpulan yang sedang seronok ketawa tadi tu, Nabi pun kata, seandainya kamu semua memperbanyakkan mengingati yang akan membinasakan ataupun yang akan menghabiskan segala nikmat duniawi. Dan maksudnya siapa tu? Maksudnya matilah. Nabi kata kalau kamu ni lebih banyak mengingati mati. Tapi Nabi tak sebut mati. Nabi sebut sesuatu yang akan membinasakan ataupun yang akan menghabiskan, memutuskan segala nikmat duniawi kamu. Kalau kamu banyak ingat kepada mati, Nabi kata sesungguhnya kamu semua akan disibukkan dengan apa yang aku lihat. Itulah kematian tadi. Maka Nabi kata seringlah mengingati yang akan memakan segala kenikmatan ataupun kesenangan, iaitulah kematian. Nabi kata jangan banyak sangat ketawa. Maksudnya sebab dia kata, Nabi kata kalaulah kamu tahu seperti mana yang aku tahu tentang hakikat kematian dan juga seksaan-seksaan yang ada bersama dengan kematian tadi, dan sudah tentu kamu hari ini tak akan ketawa. Nabi kata tak akan ketawa. Sebab apa? Sebab masing-masing sibuk dengan amalan untuk nak dibawa selepas pada kematian. Macam kita hari ini sebab apa kita hari ini banyak ketawa, banyak bergurau senda, banyak sibuk dengan benda-benda yang tak berfaedah ni, sebab kita tak nampak apa yang akan berlaku saat kita mati besok dan juga selepas daripada itu. Jadi kalau kita nampak, kita boleh tahu dah bagaimana keadaan kita ni, tak ramai, tak akan ada orang yang hari ini bergelak ketawa, bergurau senda. Tidak akan datang satu pun, kata Nabi, kecuali kubur akan berkata kepadanya. Tidak akan datang sesuatu tu, maknanya sini maksudnya seseorang manusia setelah dia mati dimasukkan ke dalam kubur, dan Nabi kata kubur pasti akan berkata kepadanya. Masuk dia dalam kubur, kubur pun bercakap. Kubur pun bercakap. Apa kata kubur? Aku adalah rumah yang asing dan tempat ataupun rumah yang sepi. Aku adalah rumah daripada tanah dan tempat bersarangnya cacing dan ulat. Itu kata kubur. Hak yang orang yang usung bawa jenazah masuk dalam kubur, dia memang tak dengar sebab dia hidup lagi. Tapi mayat hak yang orang bawa masuk, nak letak dalam yang lahat tu, mayat tu dia dengar. Sebab ni alam gaib. Agak-agak kalau orang hak yang 3-4 orang dalam kubur tu dengar juga apa ni. Dia usul nak letak mayat dalam liang lahat, tiba-tiba dengar suara kubur. Dalam hadis ni Nabi kata mayat tu dia hak dengar. Orang hak hidup, hak tekan letak mayat, masuk mayat dalam liang lahat tu dia tak dengar. Agak-agak kalau dengar, semua dalam tu jadi mayat berlaku. Kejut. Sebab apa? Sebab dengar suara kubur tadi. Dan suara kubur ni, kata ulama dan juga kata Nabi SAW, juga dapat didengari oleh haiwan. Maknanya kalau situ ada binatang, kambing, lembu duduk tepi kubur tu, dan mereka juga dapat dengar. Nabi kata dalam hadis, kecuali jin dan manusia, kita ni tak dapat dengar. Allah Ta'ala tutup dan daripada pendengaran. Jadi kata kubur tu,
Ya. Kubur tu kata, aku adalah rumah yang asing, aku adalah rumah yang sepi. Kata kubur tadi. Aku ni rumah yang dibuat daripada tanah, dan tempat dalam badan aku ni adalah tempat bersarangnya cacing dan juga ulat. Itu kata kubur kepada mayat. Kalau tak percaya, sila jadi mayat dulu. Esok dah jadi mayat, dia sungguh dalam kitab kata macam ni. Selalu tahu. Ya. Tapi nak beritahu pada orang yang benda tu betul sungguh ada, tak boleh. Sebab kita dah jadi mayat. Kan? Semasa dikebumikan seorang hamba yang beriman, kalau si mati itu orang yang beriman, maka kubur akan berkata kepada orang itu, orang yang beriman tadi, kata kubur, selamat datang. Kubur ucap selamat datang. Macam kita lah, orang datang rumah kita mengucap selamat datang ke rumah saya. Jadi agak-agak apa perasaan tetamu tu? Sudah tentu dia akan gembira dan suka hati. Selamat datang, silalah masuk, duduklah dulu ya, saya nak ke dapur ambil buat air sekejap. Suka hati sebab kita disambut oleh tuan rumah. Ni mari jalan rumah orang, tuan rumah masang muka. Orang Terengganu kata masang capung. Masang capung, tengok muka, tak apa nak senyum masuk. Kita beri salam pun, jawablah, dia campur dengan macam tak nak jawab. Agak-agak kita nak masuk tak rumah orang macam tu? Tak masuk. Macam tak sudi dia nak terima aku. Muka tuan rumah masak macam nak marah je. Maunya tak marah. Waktu maghrib pergi jalan rumah orang. Tuan rumah dah siap-siap nak pergi surga, dia pun Assalamualaikum. Bingung tu lah. Waktu ziarah bukan waktu maghrib. Memang patutlah tuan rumah tu masang muka. Dan kita ni tak reti. Jadi itulah beza kubur apabila orang yang beriman dimasukkan ke dalam dia. Kubur tu akan ucap selamat datang. Kubur tu rasa seronok, seolah-olah macam rindu dia tu nak jumpa dengan mayat yang baru sampai tu. Dan kata kubur lagi, selamat datang. Dia ucap selamat datang. Dahulu aku amat suka kamu berjalan di atas belakangku. Kubur kan tu, kubur ni kan tanah. Jadi kata dulu masa kau hidup, kau selalu jalan atas belakangku. Atas belakang, mana atas tanah lah. Maka ketika hari ini aku berkuasa ke atasmu, dan hari ini mu tak nak buat apa dah. Masa mu hidup, betul lah. Dengan gagah perkasa ni kamu berjalan atas aku ni. Tapi sekarang dah mati, tak boleh nak buat apa-apa dah. Sekarang ni giliran aku pula, kata kubur, dan yang berkuasa ke atasmu. Dan kamu telah dikembalikan kepadaku. Wahai manusia, dan sekarang kamu telah dikembalikan semula kepada aku. Maksudnya dulu masa daripada tanah, dan kepada tanah juga lah kamu sekarang dikembalikan. Maka kamu lihatlah, kata kubur tu lagi, lihatlah apa yang akan kulakukan ke atasmu. Kata kubur, tengok, lepas ni tengoklah apa yang akan aku buat kepadamu, wahai hamba Allah yang beriman. Kata kubur tu. Lalu apa kubur tu buat? Lalu tanah kubur itu menjadi lapang, jadi luas. Nampak masa mula-mula gali itu memang nak sempit je, tetapi dia bertukar menjadi tanah yang lapang, tempat yang sangat luas. Baginya sepanjang penglihatannya, berapa jauh luas tu, berapa lebar luas kubur tu, sejauh mata memandang. Jangan pula tuan-tuan kata, maksud saya gali lagi sempit je,
Ustaz, macam mana boleh jadi luar? Ini orang bodoh cakap macam ni. Alam Rabbi, bukan alam kita lagi dah. Tuhan nak buat macam mana pun tak tercapai oleh akal itu. Alam Rabbi tadi itu. Nabi Isra Mi'raj, satu malam pergi naik lebih daripada langit yang ketujuh. Dari segi akal itu, mana logik kenderaan apa, roket apa Nabi naik satu malam tu. Kemudian sebelum subuh dah mendarat balik dah sampai kat Mekah. Kita kata bongak itu ni. Memanglah. Sebab cerita-cerita ni cerita yang tak tercapai oleh akal. Kalau kita kata hamba nak daripada negeri Sembilan, kalau hamba nak jalan nak balik Terengganu pun 7 jam. Ni naik ke langit tak mengampau kita kata. Memanglah tak logik. Sebab akal kita setakat tu je kita boleh capai. Tapi kekuasaan Allah dia boleh buat lebih daripada tu. Surah apa yang menceritakan peristiwa Nabi naik ke langit itu? Surah Al-Isra. Apa mukaddimah ataupun permulaan ayat surah Al-Isra? Tuhan sebut apa? Alhamdulillah ke? Subhanallah. Subhanallazi. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Kenapa Tuhan kata subhana? Dan sebab benda itu benda yang kita kata mustahil. Tapi bagi Allah tak mustahil. Sebab itu dimulakan ayat itu dengan Subhanallazi, Maha Suci Allah, yang telah menjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Nah, dari segi logik akal memang tak logik. Tapi sebab tu Allah dah awal-awal lagi permulaan surah Tuhan dah sebut dah Subhanallazi. Maknanya ini bukan cerita hak yang orang mudah nak terima, melainkan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, barulah dia boleh percaya. Sebab tu peristiwa Isra Mi'raj, bila Nabi dah pulang semula ke Mekah, pagi besok Nabi kumpulkan orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy nak ceritakan kepada mereka tentang perjalanan peristiwa Nabi malam tadi. Bila Nabi cerita, ramai mana hak yang tak percaya pada Nabi. Orang kafir memang sah-sah tak percaya. Hak yang baru masuk Islam seminggu 2 balik jadi kafir semula. Sebab apa? Memang bohong betul Muhammad. Sebab apa? Iman tak kokoh lagi, baru seminggu jadi orang Islam. Ramai hak yang murtad jadi kafir baru. Tapi bila ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, hak yang dah lama, dah mantap dah iman dia, orang beritahu, wahai Abu Bakar, sahabat engkau Muhammad bawa cerita baru. Hari ini cerita dia lagi hebat daripada hak sebelum-sebelum ni. Abu Bakar tanya, apa yang Muhammad cerita pada kamu? Dan Muhammad beritahu malam tadi dia naik ke langit, pagi ni dia dah sampai semula ke Mekah. Abu Bakar kata apa? Kalau Muhammad cerita lebih daripada itu lagi, aku tetap percaya dan beriman kepada dia. Tengok jawapan Abu Bakar. Sebab apa? Iman dia dah mantap. Baik. Jadi orang yang dah mantap iman dia, perkara yang mustahil pada kita ni pun tetap mereka percaya, sebab mereka yakin Allah Ta'ala mampu berbuat apa sahaja. Baik. Jadi kubur tadi dia mengucapkan selamat datang, dan dia akhirnya dia melapangkan sehinggalah sejauh mata memandang. Jadi taklah terasa duduk dalam kubur tu seperti duduk dalam satu tempat yang sepi. Baik. Tetapi jika seorang hamba yang suka melakukan kejahatan, yang banyak buat jahat, ataupun orang tu kafir, tadi cerita orang beriman, cerita orang yang kafir dan orang yang banyak buat dosa ni pula macam mana? Maka kata kubur tadi, bila dikebumikan, kubur tu akan kata kepadanya, tiada keselamatan atasmu.
Dalam hadis yang lain dikatakan tiada ucapan selamat datang untukmu, maknanya kedatangan engkau tak dialu-alukan. Kau masuk dalam perut aku ni, kata kubur, aku sangat tak suka kepada engkau. Kata kubur tu. Berbeza dengan orang yang beriman tadi. Tiada keselamatan ke atasmu. Dahulu semasa engkau hidup, aku amat benci dan bila melihat kamu berjalan di atas belakangku. Maknanya orang kafir, orang yang sentiasa buat jahat, buat maksiat dan dosa-dosa besar ni, ke mana saja semasa hidup mereka pergi, bumi tu, tanah tu sentiasa melaknat dia. Ini bukti dia. Sebab bila dia dah mati, dia masuk, bumi tu cerita dia boleh. Dan semasa engkau hidup atas dunia, atas belakang aku dulu, engkaulah manusia yang paling aku benci. Dia berbeza dengan orang soleh, orang alim yang berilmu. Sebab ke mana saja mereka pergi, setiap makhluk sentiasa mendoakan istighfar untuk mereka. Orang yang soleh, orang yang baik. Berbeza dengan orang kafir, mereka sentiasa dilaknat semasa mereka hidup. Bahkan apabila mereka mati, masuk dalam kubur, kubur pula, kata macam tu. Engkau lah orang yang paling aku benci semasa engkau hidup dulu. Agak-agak macam mana kita ni, masuk dalam kubur, kubur pula maki hamu kita. Oh, datang dah bapak Samsin, kata kubur. Ni orang yang aku duk tunggu-tunggu selama ni. Bukan tunggu dengan penuh kasih sayang, tapi tunggu sebab apa? Sebab geram. Geram aku nak lantung tuan. Selama ni kau hidup, sekarang dah mati, dah masuk dalam, dah berjumpa dengan aku, kata kubur, siaplah kau. Baik. Jadi tak ada ucapan selamat datang untuk kamu, kata kubur. Dan hari ini aku berkuasa atas diriku, dan kamu sekarang telah dikembalikan kepada aku. Maka lihatlah apa yang akan aku lakukan kepada engkau sekejap lagi. Oh, kubur. Cara bercakap dia pun dah tak sama, tuan-tuan. Orang yang beriman, dia bercakap dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Selamat datang wahai hamba Allah yang sangat aku sayang. Kita dengar pun sedap dah. Tapi kalau yang jahat, yang kafir masuk, tak ada ucapan selamat datang untuk kau. Kita dengar pun dulu. Situ tu kita dah masuk, dah gerung dah. Lalu apa kubur tu buat? Lalu ia berkata, sakitilah dia sampai bertemu dengan hari akhirat, dan hancurkanlah tulang belulangnya. Ini siksaan yang akan dihadapi oleh orang-orang kafir dan juga orang-orang Islam yang banyak buat dosa, banyak buat maksiat, dan matinya tak sempat nak bertaubat. At-Tirmizi meneruskan, Rasulullah SAW memasukkan sebagian jarinya ke bahagian rongga jarinya yang lain. Nabi ambil tangan jari dia, Nabi masuk macam tu. Nabi buat macam ni. Seolah-olah apa ni? Seolah-olah ni tulang rusuk kiri, ni tulang rusuk kanan. Akhirnya dia bertemu rapat macam tu, dia masuk macam tu. Dia bersilang masuk macam ni. Ketika mana tu? Ketika dihimpit oleh dinding-dinding kubur. Mayat dalam tu, tulang rusuk dia tu masuk. Asal dia berenggang macam tu, dihimpit sampai bersilang tulang rusuk tu, tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan baginya, bukan setakat itu saja dihimpit oleh kubur, bahkan dalam kubur juga disediakan untuk orang kafir dan orang yang jahat tadi itu 90 ataupun setengah riwayat kata 99 ekor ular. Ada ular tuan-tuan. Kita ular gigi sekor pun takut dah. Padahal ada bisa pun, nampak ular, ular lagi. Ni 99 ekor, bukan kecil, soft. Riwayat Nabi kata apa? Sebesar leher unta. Ramai pula tu. Dan bisanya pun adalah bukan bisa seperti mana bisa ular yang atas dunia ni. Yang seandainya, kata Nabi, seandainya satu ekor sahaja diletakkan atas muka bumi,
maka tidak ada satu tanaman pun yang dapat tumbuh. Ular ni yang duduk dalam kubur ni, kalau katakanlah dia ni dikeluarkan, letak di Seremban Selatan, hampir tak ada pokok. Kering belaka. Kerana apa kering itu? Senang riwayatkan tu kerana bisa dia tu. Tak ada satu tanaman pun yang dapat tumbuh. Lalu ular itu dalam kubur tadi, lalu ular itu akan menggigit mayat yang kafir ataupun yang jahat tadi, terus menerus tak berhenti, sentiasa mematuk mayat tadi tanpa berhenti sampai bila? Sehinggalah tibanya hari penghisaban, sehinggalah tibanya hari kebangkitan. Dia keluar semula daripada kubur, barulah lega, ular tu dah tak patut dia lagi dah. Tapi selagi tak berlaku kiamat, dia tak keluar daripada kubur tu, maka selagi tu dah dia akan dipatuk setiap saat, setiap waktu oleh ular tersebut. Ular ni jangan carilah tuan-tuan gali kubur. Ustaz kata ada ular, aku nak tengok dalam rumah kubur. Ada tak ular? Tak ada tuan-tuan, mengkarung ada lah. Tapi kalau cari ular tu tak ada. Sebab ular tu ular di alam gaib, bukannya ular dan alam kita ni. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya kubur boleh menjadi taman antara taman syurga, dan boleh juga bertukar menjadi lubang antara lubang-lubang neraka. Dan ini pertukaran kubur kita besok, sama ada kalau kita ni orang yang baik, mudah-mudahan bila kita mati besok, kubur ni dia akan berubah. Tadi kata sejauh mata memandang, dia punya keluasan dia tu bukan sejauh mata memandang dia, bahkan dia dihiasi seperti mana seolah-olah kita duduk dalam taman. Dalam kubur tu, seronoknya duduk dalam taman. Duduk dalam taman yang kecil, di tepi jalan raya yang bersebelahan dengan sungai pun kita dah rasa seronok dah. Tengok ada pokok mempelam, ada pokok durian, walaupun baru ni tumbang sebab apa ni air besar, tak apalah, sabarlah tu, ada lah tu rezeki yang lain. Tu pun kita dah rasa seronok dah. Tu baru kubur, baru kebun tak sampai setengah hektar. Ini berapa hektar ni? Sejauh mata memandang ni, tak terhitung lah. Tuhan tukar jadi kebun. Bayangkan betapa seronok dan gembiranya kita yang mati ni, kalau kita benar beriman kepada Allah dan kita dapat layanan seperti yang disebut tadi, maka sudah tentu kita akan jadi orang yang paling beruntung. Masa tu agak-agak ingat ada bini kat dunia buat apa. Ingat ada anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 10 tengah buat apa sekarang. Tak ingat ada tuan-tuan. Tak ingat ada. Sebab apa? Dah seronok lah duduk. Alam baru ni seronoknya, lupa habis dah kita. Saya lah duduk sini seronok, lupa habis dah kawan-kawan kampung. Balik sekali-sekali tak ingat nama dah. Nama apa yang dulu lah. Ustaz kita ni sama-sama jalan kaki di sekolah. Ya lah, tapi aku tak ingat nama. Sebab apa? Sebab seronok duduk sini. Sama mana dah balik, tak 5 tahun dah. Tambah pula mak ayah ada. Itu yang jadi tak semangat nak balik tu. Dia nak suruh semangat balik, mudah je. Nikah seorang lagi, orang sedangkan. Tinggal sana lah. Barulah seminggu sekali balik. Kalau nak cari penyakit lah. Kalau tak nak penyakit, lebih baik jangan. Orang rumah saya tak marah. Saya nak kahwin 2, kahwin 3. Abang nak kahwin 3 boleh. Saya tak marah bang. Poligami ataupun nikah lama ni, saya tak tentang. Sebab dia memang hukum Islam. Saya tak tentang. Saya tak marah siapa-siapa orang perempuan nak kahwin. Cuma dia kata jangan kahwin dengan laki aku juga. Saya tak marah poligami, saya tak menentang. Tapi
jangan kahwin dengan laki aku, sudah. Dengan laki orang lain tak apa, silakan. Jangan kahwin dengan laki aku. Ya. Itu ayat orang rumah saya. Ayat dulu, kalau abang rasa abang mampu, silakanlah. Tapi kalau abang rasa abang nak mampus, dia baik. Tu yang sampai kali ni tak berani lagi tu. Ya. Sebab teringat ayat dia tu masih lagi terngiang-ngiang ke tu. Ya. Anak-anak pula 5-5 tak sokong belaka saya. Semua sokong mak dia belaka. Padahal kita yang beri belaka 300 orang tiap-tiap bulan. Ya. Beri rasuah 300 tak makan juga. Bak ayah nak nikah lain, semua menentang belaka. Ya. Tapi hujung bulan, apa duit belanja tak beri, tak masuk lagi account bulan. Allah Akbar. Ya, janganlah setialah dengan yang ada sekarang. Ya, sebab Nabi SAW berkahwin dengan isteri yang lain, Nabi tunggu sehingga Khadijah tu wafat, Khadijah tu mati. Ya. Ke pernah dengar Nabi kahwin 2 ya, semasa Khadijah masih ada. Khadijah mati selang berapa lama barulah Nabi kahwin lain. Ya. Jadi isteri saya pun kata begitu juga. Abang nak kahwin lain, boleh ikut sunnah Nabi. Kahwin 2, kahwin 3 memang sunnah Nabi. Tapi abang kena ingat, salah satu lagi sunnah Nabi ialah Nabi tunggu isteri pertama dulu mati, baru Nabi kahwin lain. Bini saya dia bukan masalah, tapi dia pernah dengar apa yang saya kata, dia ingat. Ya, jadi saya rasa menyesal sebab saya cakap dengan dia. Sepatutnya benda itu saya tak boleh cakap. Ya, sebab jadi modal untuk dia balik. Ya. Baik. Balik pada cerita kita tadi. Ya. Jadi kalaulah kita ni orang yang beriman, orang yang baik, orang yang disayangi dan disukai oleh kubur, maka kubur tu akan berubah diri dia. Dia akan menjadi seperti taman syurga. Ya. Taman syurga. Ini perang, bukan syurga betul lagi. Ini baru muqaddimah sebelum nak masuk syurga betul. Tuhan kata duduklah dulu dalam kubur sementara, dalam taman sementara. Taman sementara pun kita dah rasa cukup seronok. Bayangkan taman original satu hari nanti. Ya. Tapi kalaulah kita ni bapak samsing atas dunia dulu, ya, orang ajak datang dengar kuliah subuh, kita tak nak, bahkan kita pula jadi penghalang, ya, buat report situ sini, ya. Okay. Esok masuk dalam kubur akan berubah diri dia itu menjadi salah satu daripada lubang-lubang neraka. Ya. Bukan lubang neraka yang original, itu yang baru bayangan tu. Ya. Situ pun kita dah rasa takut lah. Kita dah rasa azab sangat dah. Bayangkan lubang neraka yang sebenar satu lagi nanti pula. Ya. Jadi pilihan di tangan anda, di tangan tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak jadikan kubur tuan-tuan besok, sama ada dia tu taman syurga ataupun lubang neraka, terserah pada tuan-tuan. Kalau hari ini tuan-tuan berusaha jadi orang yang baik, semua tak pernah menyakiti hati orang, suka tolong orang, sembahyang ibadat pun tak pernah tinggal, insya-Allah mudah-mudahan kubur tuan-tuan nanti akan jadi lahir seperti mana taman syurga. Tapi kalau hari ini samsing berdebar, asyik nak maki orang, nak marah orang tu, jangan kita menyesal besok lubang kubur itu berubah jadi lubang neraka. Baik. Satu riwayat daripada Hanad As-Sari, dia berkata, telah bercerita kepada kami Hasan Al-Ju'fi daripada Malik bin Mughawwal, daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lisan kepada kubur untuk bercakap. Ya. Kubur ni dia tak boleh bercakap asalnya, tapi Tuhan bagi dia lidah, ya, supaya dia dapat bercakap. Ya. Sama lah seperti mana anggota-anggota kita yang akan bercakap satu hari nanti untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Yang kita duduk baca Yasin itu, ya, kan ada ayat yang Allah menceritakan, ya, tangan dan kaki bercakap. Ya. Apa ayat dia? Al-yawma nahtimu ala afwahikum. Pada hari ini
aku kunci mulut kamu wahai manusia, wa yukallimuna fatukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, Tuhan kata hari ini mulut kamu dah tak boleh nak cakap dah. Cukup 60 tahun atas dunia dulu, kamu duk melalak dia siang malam, hari ini dah tak boleh cakap lagi dah. Ya. Wa tukallimuna aydihim, dan yang bercakap pada waktu itu ialah tangan-tangan kamu. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kamu. Ya. Mereka semua itu menjadi saksi atas segala perbuatan kamu di dunia itu. Ya. Saksi di hadapan Allah. Kita nak saksi hak yang betul-betul mengenali diri itu. Ya. Lalu Tuhan kata, saksi yang paling kenal engkau ialah tubuh engkau sendiri. Tanda tangan engkau, tanda kaki engkau. Ya. Baik. Jadi Allah memberikan lidah kepada tangan, kepada kaki. Ya. Kita dulu duduk fikir, oh tangan boleh bercakap macam mana. Ya. Sekarang ni tuan-tuan, bukti tangan boleh bercakap sudah pun ada di dunia. Tak payah tunggu akhirat besok. Bukti jari kita boleh bercakap. Ya. Cuma tak bersuara. Dia bercakap melalui tekan WhatsApp. Ya. Tekan WhatsApp. Hantar masuk Facebook. Hantar masuk TikTok. Ya. Ya. Perdana Menteri suruh rakyat makan menu rahmat RM4.50. Dia belasah nasi Arab. Bapak unta tu atas hidup. Ya. Siap angkau gapo lagi. Nak jadi nak aku ni nak kuatkan lagi dia punya aku ni kata-kata tu. Ya. Selang satu hari dapat. Ya, rupanya gambar tu gambar 2 tahun lepas. Ya. Itu. Tengok tuan-tuan. Tangan main peranan. Jari itu sekarang ini bercakap mengeluarkan fitnah. Ya. Jadi sebab itu kalau Tuhan kata jari bercakap di hari, tangan bercakap di hari akhirat besok kita nak heran. Sebab sekarang ni pun kita dah nampak dah benda tu boleh berlaku. Ya. Ni lah jaduk main jari tu tertarik tak itu pasal dia cuma orang buruk, orang itu semua Allah Akbar. Ya. Jari itu dah bercakap. Ya. Pastikan tuan-tuan jari-jari kita ketika nak naik apa-apa, nak komen apa-apa dalam media sosial tu, pastikan yang baik-baik saja. Ya, sebab dia juga akan jadi saksi di hari akhirat besok. Baik, jadi kubur ini diberi lisan, diberi lidah untuk bercakap, maka dia akan berkata. Kubur tu selepas diberikan keizinan untuk bersuara, untuk berkata-kata, maka kubur ini berkata apa? Wahai anak Adam, kenapa kamu melupakan aku? Ya. Bukankah kamu tahu bahawa aku adalah sarangnya ulat dan cacing, dan aku adalah tempat yang sunyi serta menyedihkan. Ya. Ni kata-kata kubur ni masa mana? Kata ulama setiap hari. Ya. Bukan tunggu orang masuk dalam dia je baru dia kata tak. Ya. Setiap hari kubur ni akan bersuara. Kubur mengingatkan kita. Ya. Wahai manusia, kata kubur, ya, dan mengapa kamu ni mudah lupa kepada aku? Ya, kamu tak tahu ke aku ni adalah tempat kamu akan masuk kembali besok? Aku ni adalah tempat yang sempit, tempat yang senyap, tempat yang sepi, tempat yang mana di dalamnya ada ulat dan cacing. Ya. Tiap hari kubur ni bersuara. Ya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tanya kambing lembu tepi dalam tu. Ya, sebab mereka dapat dengar. Ya. Sila tanya. Kalau pandai lah, ya, bercakap dengan kambing lembu. Ya. Sebab mereka dengar. Ya. Jadi tapi mereka lembu kambing yang tepi jalan, mereka dengar, tapi mereka tak boleh nak beritahu pada itu. Ya. Ya. Itulah bisikan ataupun suara kubur setiap hari mengingatkan kita, ya, supaya kita ni jangan alkohol. Telah menyampaikan kepada kami Waqi' daripada Malik bin Mughul, daripada Abdullah bin Ubay bin Umair, dia berkata,
kubur benar-benar akan menangis dan berkata dalam kesedihannya. Ya. Jadi maknanya kubur ni tiap-tiap hari dia mengingat kita dalam keadaan suara dia itu suara yang sedih, suara yang sangat sayu. Ya. Kata kubur dalam keadaan sedih dia tadi itu, dan kubur kata aku adalah tempat yang menyedihkan, tempat yang sunyi, serta tempat bersarangnya ulat dan cacing. Ya. Kenapa kubur ni dia bersuara dan mendayu-dayu sedih macam tu? Sebab dia kesian tengok kita manusia, ya, duk melompat, melanjut-lanjut atas dunia ni, ya, duk melanjut-lanjut dah tua nak mati pun duk melanjut lagi atas pentas, ya, menang Quran dapat pulak 100,000. Oh, ya. Tengok tak? Ya. Yang menyanyi tu apa? Family tu. Semalam keputusan dia, anak Jamal Abdullah, dia berduet dengan Zamani, ya, diumumkan sebagai juara, membawa pulang 100,000 ringgit. Ya. Tuan-tuan, ya, ada anak-anak tu supaya jadi penyanyi, ya, masuk tandingan, menang, hadiah dia bukan kaleng-kaleng hadiah, ya, bukan hadiah koma-koma, ya. Masuk pertandingan hafazah baca Quran mungkin dalam 1,000-2,000 dia. Tapi kalau menang menyanyi tu 100,000 tuan-tuan, ya. Saya ni sebab anak tak ada dah, saya tunggu cucu. Ya, esok cucu lahir, aku nak ajar dia menyanyi, ya, menang dapat 100,000, 50. Aku dengan cucu. Ya, Alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi kubur tu dia berkata dalam keadaan suara yang sedih. Dan bila dia melihat, ya Allah, manusia ni bila dah nak sentuh, ya, panggilan kubur ni dah tak lama dah, umur dah 50 lebih dah, tak sedar diri juga lagi, kata kubur. Ya, jadi bila dia bersuara, ya, kubur tu bersuara dalam keadaan sayu, dalam keadaan sedih. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir dinyatakan oleh Abu Umar bin Abdullah Birri, diriwayatkan oleh Yahya bin Jabir At-Ta'i daripada Ibnu Aiz Al-Azdi daripada Budayh bin Haris, dia berkata, kami mendatangi Baitul Maqdis. Kami itu siapa? Aku dan Abdullah bin Ubaid bin Umar. Ya. Aku tu siapa? Ya. Aku tu hak yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Budayh tadi tu. Ya. Dia kata aku dan Abdullah bin Ubaid bin Umar mendatangi Baitul Maqdis, pergi ke Baitul Maqdis. Beliau berkata, kami duduk-duduk bersama dengan Abdullah bin Amr bin As. Ya, sampai kat sana bertemu dengan sahabat yang bernama, ya, Abdullah bin Amr bin As. Dan kami mendengarnya berkata, ya, Abdullah bin Amr bin As ni dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dia pun duduk bersama dengan anaknya Amr bin As tadi, dan lalu dia pun kata apa? Dan dia kata kubur akan bercakap kepada seorang hamba apabila dia diletakkan ke dalamnya. Ya. Jadi sahabat Nabi ni, dan dia pun beritahu, ya, dua orang tadi itu tabi'in, dia bukan sahabat, dia ni tak sempat berjumpa dengan Nabi. Jadi dia bertemu dengan sahabat ni cerita lah. Abdullah bin Amr ni dia cerita, apa yang dia dengar daripada Nabi. Dan dia kata kubur akan bercakap kepada seorang hamba, seorang manusia itu bila dia mati, ketika dia diletakkan ke dalamnya. Apa kata kubur? Wahai anak Adam, apakah yang membuatmu lalai terhadapku? Padahal kamu tahu bahawa aku adalah tempat yang amat sepi. Bukankah kamu juga tahu aku adalah rumah yang amat gelap? Wahai anak Adam, apa yang membuatmu terpedaya terhadapku? Kamu berjalan di sekitarku dengan keadaan tidak-tidaknya aku sombong. Ya? Tengok, ya. Kita masih atas dunia, kita ni sombong, berjalan pun dengan megahnya, dengan banggurnya. Esok masuk dalam kubur tanya kita, apa yang menyebabkan kau lalai, lupa ingat daripada mengingati aku? Ya? Tak ada lah. Tuhan sebut lah, yang melalaikan kita daripada akhiratnya ialah dunia. Dunia. Jangan
Kita kata, oh setan lah Ustaz, dia malah naikkan saya. Memanglah setan tu tak payah gitu lah. Memang kita tahu dah hijau dia lahir jadi baby setan sampai ke bapak tua setan. Mana ada suruh buat benda baik. Jadi setan ni tolak awal. Memang kita tahu dah cerita dia. Selain daripada setan, siapa dia? Dia ikut dunia. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilekokan, kamu dilalaikan daripada mengingat di akhirat. Oleh siapa? Oleh at-takasur, iaitu perasaan seronok nak berlumba-lumba, nak mengumpulkan harta kekayaan. Seronok gitu ni, nak kumpul harta, dah ada rumah semua, nak beli lagi, dah ada kereta, nak tambah lagi. Tu orang rumah saya kata, tambah kereta tak apa, jangan tambah bini. Allah. Memang dia bakang awal-awal. Saya rasa semua perempuan gitu kok. Bila saya kata, abang nak tambah kereta dah satu lagi ni, tak apa, saya tak malu. Jangan abang kata saya nak tambah bini. Lompang kan itu. Perempuan macam tu Nah, ke yang kat belakang tu tak ada masalah. Kalau abang nak kahwin lagi, tak apa lah abang. Esok bawa saya, kita pergi Meminang. Allahu Akbar. Memang solehah betul tu. Masuk dalam kubur tu, belum tipuh lagi, kubur dah jadi, tanah syurga dah. Tapi kalau dengar suami kata, Allah biar jangan soal di hari akhirat, abang doakan dapat payung emas. Bongak je situ. Jangan kayu pom-pom tu. Lain masa tu je. Esok dah kahwin, dia lupa gitu. Tengok contohnya. Macam Siti Salah tu. Agak biarlah, eloklah. Kita bukan doakan mereka tu, rumah tangga tu lagi makin teruk. Itu akan yang baik lah. Macam mana? Susu. Baiklah tuan-tuan, setakat lihat dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat untuk kita. Sekurang-kurang dapatlah hati kita ni terjentiklah sikit, tersentuhlah sikit untuk kita nak memingati alam kubur yang akan kita masuk tak lama lagi. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jangan jama'an hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dika tafarruqan asuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang soleh dan solehah. Pastikanlah kami dalam keadaan baik-baik ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami sebelum kami pergi meninggalkan dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kubur kami satu hari nanti salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Dan janganlah jadikan kubur kami salah satu daripada lubang-lubang neraka-Mu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.